Selamat kembali ke rancangan WTT Walk the Talk. Kali ini kita akan berjumpa dengan seorang tokoh lagi. Dan sebelum itu saya nak imbas kembali pada rancangan pertama kita, episod pertama kita, di mana kita wawancara dengan Jeffrey Ong Shin Ho, seorang luthier atau pembuat alat musik bertali. Dan episod kedua yang lepas kita telah berjumpa dengan Dato' Mustafa Fuzi, konduktor muzik. Dan hari ini kita akan berpeluang untuk berjumpa dengan seorang tokoh yang tidak asing di negara ini, iaitu Dato' Dr. Jaharis. Jadi saya nak kumpulkan kenal Dato'. Dato'. Dato', apa khabar? Oh, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sihat. Nanti ni dengan pokok ni Hari ni rumah punya minat. Dia suka macam tu. dia. Berapa lama Dato' kerja? Sejak 2006. Jadi tu rancangan ni saya terima kasih Dato' kerana lapang masa Dato' dengan program Kuasa. Dia tu banyak kasih sudi datang rumah ni. Dengan cuaca yang sangat Melayu. Cuaca best ni tak panas-panas. So kulit pun okey sikit, cantik sikit. Jadi sebelum kita terus kenalan. Jadi kita dalam. Jadi kita akan berhenti seketika dan kita akan jumpa lagi selepas ini. Okey, selamat kembali dalam rancangan WTT Walk the Talk. Bersama saya adalah Dato' Dr. Jaharis Salim, nama yang tidak asing dari industri muzik. Saya pernah bekerja Dato' Jaharis Salim sejak 1929 dan sehingga ini masih hubung rapat dengan Dato'. Jadi, Dato', terima kasih sekalian saya untuk meluangkan masa untuk bersama kita ni. Jadi, Dato', kita lihat sepanjang beberapa tahun ni kan, kebanyakan muzik kita mainkan lagu-lagu yang datang skor dia daripada Barat. Itu tak boleh nafikan sebab skor tu dah ada. Tapi dalam masa sama, kita sebagai negara yang maju, kita rasa itu penting untuk kita tengahkan lagu-lagu tempatan kita. Dalam hal tu juga, maknanya skor tu kena ada lah. Bila skor kena ada, boleh orang ada akses, orang boleh main dan seterusnya dia boleh sampai pada pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah dan seterusnya kepada publik. Jadi dalam Dato' sebagai yang betul lama dalam bidang lama sangat kan. Apa tindakan Dato'? Rancangan Dato' skor lagi. Saya dengan usia yang orang kata purba sekarang ni kan. Usia purba ni. Purba muda, okey. Saya mempunyai berbagai-bagai orang kata idea untuk dijadikan sebagai legacy untuk generasi kita yang akan datang ni. Saya mempunyai dua projek yang dalam cadangan, iaitu satu projek yang pertama adalah koleksi lagu-lagu komposisi saya yang saya dengan bantuan internet, dengan bantuan YouTube, dengan bantuan macam-macam lah. Dalam Facebook tu pun ada grup-grup yang mempunyai koleksi beribu-ribu piring-piring hitam. Yang diorang tu lah banyak bantu saya supaya dapat saya trace balik lagu-lagu saya daripada tahun 1957 hinggalah sekarang. Jadi semua totaling dalam 200 lagu dia. Total 200 lagu. Jadi selalunya saya jadikan itu sebagai nak compile, jadikan satu buku. Tapi kalau 200 lagu dalam satu buku itu mungkin banyak sangat. Pasal saya punya tujuan tu nak adakan buku tu bukan macam songbook biasa. Iaitu kita sediakan lead sheet dengan melodi, dengan chord dah. Tapi yang ini merupakan lagu dengan full piano accompaniment. Jadi satu lagu tu kadang-kadang makan 4-5 muka piano saja. Satu lagu tu. Jadi saya dengan 200 lagu yang ada, saya rasa dia akan memakan tidak kurang dari 400 muka surat. Dan itu yang kedua pentingnya, saya tidak mahu buku-buku tu dicetak secara buku membaca. Sebab buku membaca dia ikat ketat, buka tutup balik, buka tutup.
Saya mau buku itu supaya dia boleh buka dan tak ada piano, perform. Jadi dia tidak boleh tebal sangat dan dia tidak boleh diikat dengan gam ke apa tu, dia mesti ikat dengan tali, jadi senang dibuka untuk perform. Jadi itulah saya punya pandangan dan saya punya rancangan supaya lagu yang 200 tu kita pecah-pecahkan untuk sekurang-kurangnya 7 ataupun 8 volume. Jadi boleh orang kata banyak buku yang kita boleh tu kan. Lalu lagu-lagu yang 200 tu saya pilih, ada lagu yang dipilih yang saya transformkan untuk dijadikan lagu klasikal contemporary. Lagu klasikal contemporary ini saya tulis untuk violin, viola, cello dan piano. Ini penting pasal apa, dia merupakan memang 100% lagu untuk klasikal. Macam lagu Gadis dan Bunga umpamanya yang selalu kita dengar rahim yang ini is form in the classical manner. Dengan guna yang perlahan di mana, kuat di mana. Itu antara contoh lah. Ya. Satu lagu Duniaku umpamanya. Duniaku itu dia perform dengan cara begitu, dia ada part dia. Dia ada macam klasikal punya tu. Jadi tujuan tu bukan kita nak orang kata nak bersaing dengan Beethoven, tidak. Pasal kalau Beethoven tu lagu dia tulis 200-300 tahun dulu, masih diperform pada zaman sekarang ni. Exactly cara mana yang ditulis dulu, macam tu lah dia main macam tu kan. Jadi kalau Beethoven boleh buat macam itu, dan lagu-lagu klasikal contemporary, lagu-lagu Melayu kat sini memang sangat ketandusan. Sangat ketandusan. Padahal kita mempunyai banyak grup-grup klasikal ni macam string quartet, string trio apa semua. Boleh katakan semua dia perform semua lagu-lagu klasik barat, ataupun European klasikal. Jadi tujuan saya tu bila saya buat macam ini supaya sekurang-kurangnya kalau nak main lagu Melayu klasikal ada juga. Jangan kata tak ada juga. Itu tujuan saya. Jadi kalau saya boleh tulis lagu tu sekarang, lagu-lagu tu sekarang, mungkin dia boleh hidup another 200 tahun, 300 tahun kemudian. Itu saja tujuan kita kan, to make our presence felt. Saya tu bimbang balik Dato' katakan tadi lagu itu buat tahun 1957. Saya belum lahir lagi tu kan. Belum lahir. Saya belum lahir lagi. Saya lahir tahun 60. Jadi apa usaha Dato' buat ni satu yang sangat unik sebab apa? Bila ada bahan, dia boleh dirujuk. Dan bahan-bahan yang digunakan boleh digunakan di berbagai peringkat majlis. Yeah. Jadi seperti ada orang katakan lagu-lagu contohnya Gadis dan Bunga, Duniaku. Saya ingat lagi ada program TV lagu nyanyi lagu Duniaku. Saya ingat lagi. Betul tak? Nampak? Tahun tu cerita nanti tak habis dengan bagi lagi. Pasal cerita pasal skor. Lagu-lagu ni seperti mana proses yang dilakukan oleh orang Barat. Kita dapat memain lagu-lagu Barat untuk Beethoven dan seterusnya kerana dia dah ada skor. Yeah. Dan skor tu disampaikan satu bunyi. Betul. Dan orang boleh dapat. Jadi begitu juga lah. Satu inspirasi, satu niat yang Dato' nampak ni sangat baik lah. Bukan saja di peringkat domestik kemasaan, tetapi yang penting lagi dia di peringkat dunia. Jadi kalau siapa katakan lagu yang klasik contemporary Malaysia, kalau dia tap dia kata ini skor yang aku wujud. Jadi itu satu itu. Jadi dalam masa Dato' nak menjadikan proses-proses ni tentu adalah banyak bukunya dia punya rintangan. Mungkin ada benda lain yang boleh melambat. Ada tak? Bila kita buat sesuatu benda yang murni tu, selalunya banyak rintangan. Okey. Tetapi saya beruntung pasal apa? Semasa saya bergiat dengan projek-projek ini, masa tu adalah permulaan PKP. Okey.
Jadi kita tak perlu pergi office, kita work from home. Masa itulah pada kita buang masa duduk sana, duduk sini, duduk tengok magazine, tengok apa tu. Saya jalankan kerja macam ni. Jalankan kerja research. So saya bekerja lagi lebih pada di office tu. Boleh katakan 7-8 jam menghadap komputer saja, kadang-kadang lebih pada tu. Pasal nak cari bahan. Nak jadikan macam ni. Ini pun benda-benda macam ni dah 2 tahun baru nak siap. Betul. Itu mungkin satu perkara yang orang tidak perasan. Ingatkan buat sekolah ni dalam masa yang singkat. Proses untuk sekolah itu makan masa yang lama. Proses untuk menyediakan satu sekolah yang komplit itu makan masa lama bagi seorang pengubah komposer dalam hal itu kan. Bagaimana Datuk rancang dalam penyediaan sekolah? Kadang-kadang kita merancang lain, yang jadinya lain. Sebab bila dalam dunia kreativiti ni kan dia kadang-kadang impromptu, dia mendesak kita membuka kita punya kreativiti, dan penukaran tu kadang-kadang dia memberi satu idea yang lain, yang lain. Umpamanya ada satu perkara tu berjalan dengan key yang sama umpamanya. Why not you change the key setengah tone like? So, kita dengar pun, sedap juga. Something like that. Pada kalau kita main the whole thing, kita dengar boring lah kan. Jadi tukar satu key, setengah key. Lepas 6 lebah, tukar setengah key. Tukar theme, tukar itu. So, benda-benda macam tu yang menghidupkan lagu itu, di samping dia menghidupkan kita sebagai melahirkan apa tu idea tu kan, dan kita punya minda ni sentiasa bergerak mencari idea baru. Begitu. Jadi kita hidup. Jadi itulah satunya yang bila umur saya ni macam ni, dah umur purba ni kan, saya punya pengharapan supaya saya tidak berdepan dengan mental slowdown. Itu pasal saya selalu menggunakan saya punya minda, gerakkan dia, buat apa saja. Kalau saya ada free time, saya main video game, apa tu semua kan, macam-macam saya buat, just to avoid it from slowing down. Itu saja. So bila saya buat macam ini, buat composition klasikal ni kan, dia mempunyai 2 motif. Satu, untuk melahirkan karya saya dalam klasikal contemporary. Yang kedua, oleh kerana saya dulu pernah sebagai pensyarah di Aswara, di UiTM, di UMS dulu kan, kita mengajar macam-macam cara komposisi, macam-macam cara kita buat perubahan, dan kebanyakan dalam satu kelas tu berapa banyak yang kita boleh ajar. Kita duduk dalam tu 2 jam saja. Satu student 40 orang ramai. Bukan semua student dia minda sama. Kadang-kadang kita explain macam ini, yang faham 10% saja, yang lain semua blur. Jadi itu yang sebabnya lagu-lagu ni saya tulis begitu rupa supaya student yang belajar komposisi boleh dapat menggunakan itu sebagai reference. Macam mana Datuk Jo boleh gunakan 3 saja alat tapi bunyinya besar. Dia punya sound tu macam broad, orang putih katakan broad sound, padahal violin, viola, cello. Jadi itu yang tujuan saya, bukan nak menunjuk, tetapi untuk kita berkongsi idea, berkongsi pengalaman, supaya apa yang ada pada saya tu saya tawarkan kepada student-student, atau bukan student pun tapi yang ingin belajar, why not? Itu saja. Pasal apa, masa muda-muda dulu saya menimba ilmu daripada orang-orang yang tua-tua. Jadi sekarang ni saya dah tua-tua, saya tumpahkan ilmu kepada orang-orang muda pula. Saya setuju dengan Datuk cakap, kreativiti ni mana-mana ni dia tidak akan putus untuk berfikir itu melakukan sesuatu yang kreatif. Dia akan merangsang kepada pemikiran kreatif. Itu satu yang sangat menarik. Okey, kita berhenti sebentar dan kita akan kembali selepas ini. ASK ditubuhkan pada 1994 sehingga kini dikenali sebagai Aswara. Aswara menyediakan pelbagai kemudahan kepada para pelajar.
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara merupakan institusi pengajian tinggi yang menyediakan ruang pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan. Kembali sekali lagi rancangan WTT Walk the Talk. Saya Dato' Dr. Jari Salim. Ni ada semangat cakap ni sebab apa? Dato' dah sajikan kita orang ada bubur kacang, ada kari pap, ada kuih badak, ada wajib. Tadi kalau ikutkan susah nak bangun tapi nak habiskan program ni lah. Okey Dato'. Selain itu terima kasih skor, terima kasih dengan minuman ni. Saya. Jadi dalam hal ini tu dalam perjalanan Dato' untuk berkarya dan seterusnya, saya rasa peluang opportunity itu penting. Jadi peluang-peluang itu yang tingkat dari satu poin dan sampai ke tingkat itu. So nak cakap pasal peluang ni? Panjang tak? Apa short pendek. Okey. Saya bagi contoh lah. Mula-mula dulu saya belajar muzik. Tahun 50-an bukan senang nak cari cikgu. Bukan senang kita nak cari guru muzik yang baik. Bukan senang kita nak cari guru muzik yang ikhlas. Orang dulu dia tak berapa suka nak mengajar orang. Siapa dia takut nanti kawan tu nanti lebih baik daripada dia. Itu pasal tu. Jadi dia ada elemen of jealousy masa tu. Tapi oleh kerana arwah bapa saya mempunyai satu kawan yang dia kawan karib dan kawan baik tu. Dan dia sanggup nak mengajar saya. Itu satu peluang. Pasal orang-orang lain tak nak mengajar tapi orang ni tak mengajar. Itu dah peluang pertama. Dan orang ni dia bukan calon-calon orang. Dia trumpet player. Dia adik kepada Isbandi, konduktor RRI orkestra dulu. Dan abang satu lagi Iskandar. So semua ni orang-orang highly talent. Jadi bila saya dapat belajar macam tu, itu sangat kuat. Dan yang kedua, oleh kerana dia tu kawan karib baik arwah bapa saya. Saya belajar di rumah dia daripada pagi pukul 9 sampai pukul 12. Tengah hari saya sekolah. Hari-hari. Hari Senin sampai hari Sabtu tak sekolah, sampai petang lah saya kat rumah dia. Hari Minggu sampai petang lah saya kat rumah dia. 3 tahun. Macam tu, hari-hari. 3 tahun. Dan dia tak pernah minta duit. Itu yang saya katakan peluang. Macam mana saya dapat peluang pun saya dapat. Itu Tuhan saja yang tahu. Sampai kita ni fed up nak pergi rumah dia. Dia datang cari kita dengan Dia jadi. Sampai macam tu. Okey. Peluang kedua. Ni baca dah ligat. Main dah okey. Mata dah mula rambang. Kan? Nampak? Pacaran tu teringin juga nak masuk kan. Dah mula rambang nak. 3 tahun. Kalau umur saya umur 13, belajar dengan dia 3 tahun dah 16. Sudah mula memperhatikan macam-macam kisah. Jadi saya punya sepupu tu, Osman nama dia, bawa saya pergi ke satu kumpulan band Chandanirat, band Hindustan masa dulu lah, Hindustan. Kisahlah. Kita ni asal dapat grup, main okey lah. Main mana buat tu? Chandanirat. Masa dulu orang-orang Melayu memang suka lagu-lagu Hindi ni. Chandanirat maknanya bulan mengambang. Dia punya drum, bass drum tu ada. Dia nampak pokok kelapa ada bulan. Tapi di dalam tu rumah tempat Chandanirat tu berlatih adalah rumah Usop B. Komposer yang legenda Usop B. Dan dalam grup tu ada Wahid Sateh. Dia penyanyi lagu-lagu Latin, entah apa dia nyanyi tak tahu lah, tapi dia memang
penyanyi lagu Latin dan dia boleh main percussion. Okay. Yang kedua, Aziz Jaafar ada dalam tu. Masa tu mula-mula masuk dia belum jadi star lagi. Dia sebab main saxophone dan dia main saxophone bagus, baca bagus, melekat masa Usop B dulu mengajar dia. Ramai tak tahu. Ramai memang orang tak tahu. Dan tu dia punya leader dia, yang main podium tu, Osman Ahmad ni anak Usop. So orang-orang macam tu lah. Jadi itu peluang saya. Dari situ saya dapat kenal dengan Aziz Jaafar, dengan Baik Sate, dengan Usop B kan. Okay. So lama-kelamaan Usop Osman Ahmad dengan Usop B, rumah dia about 50 meter je dekat. So dapat kenal Pak Asman juga. Gitulah. So all those are opportunities. Dan tu bila Pak Usop lah, arwah Pak Usop, dia selalu dapat kontrak buat music apa tu background untuk filem Shaw Brothers. So bila ada peluang-peluang macam tu, dia panggil lah saya main trumpet. Peluang juga. So tu bila dah peluang masuk kat situ dekat Shaw Brothers, dapat jumpa kawan-kawan filem star yang lain macam Piramli. Ada semua jadi kawan lah. Itu peluang lah. You know? All those stars yang dalam filem-filem yang kita tengok hari itu jadi kawan kita. Peluang. Dan tu lama-lama dapat peluang buat rakaman di Radio Singapore. Usop Ahmad, arwah Usop Ahmad, Ibrahim Isa, dia bagi 1 bulan 1 program. Macam ni apa, saya punya orkestra nama dia Cahaya Orkestra. 1 bulan 1 nama program. So bila nama saya mula keluar dekat radio, sebagai arranger, komposer tu semua, lagi ramai orang kenal kita. Radio Singapore panggil saya main for trumpet. Itu konduktor dia siapa? Radio Singapore, Gastain. Jadi kat situ lah saya kenal Gastain. So itu semua opportunity. Jadi bila dah bercampur dengan orkestra Radio Singapore, semua dalam tu semua jago-jago. Jaafar, Rahman Ali, Olympia Gallara, semua yang tera-tera memang kan. Jadi kita ni menggeletar lah kita, tapi tak apalah, itu satu peluang kita jumpa dia kan. So lama-lama kita berkembang dengan opportunities after opportunities macam tu. Jadi bila dah tu saya mula kerja malam apa semua kan, apa tu. Tu bila orkestra RTM mula buka pada tahun 61, keluar dalam surat khabar, so kita apply, dipanggil untuk interview. Panggil untuk interview, yang panel siapa? Alfonso Soliano. Saya tak pernah jumpa dia dulu, itulah pertama kali. Datuk Ahmad Marikan, Tan Sri Ahmad Marikan dan Gastain dari panel. Dia dah kenal kita, kan? So, Datuk audition baca memang kita dah okey dah kan, dah 3 tahun solid belajar kan. Alfonso tanya saya, you boleh buat arrangement? Boleh? You ada bawa skor? Ada? Saya bawa lagu Chan Mali Chan, saya tulis untuk orkestra. Tulis tangan. Oh, okey. Boleh main gitar, boleh main? Boleh? Di dalam tu, dia audition dekat orkestra apa ni, RTS. Gastain dulu jumpa kita. Kita buat strum. Kita biasa main kan? Violin boleh main? Boleh. Dia cari cik violin tak jumpa. Alhamdulillah. Tapi tak jumpa. Tapi kalau jumpa boleh main. Pasal memang dia biasa boleh main dulu masa muda. So berdasarkan kepada macam tu kan, peluang saya untuk bekerja di RTM jadi ada. So that's the time lah. It's a peluang. Masuk RTM tahun 61. Tahun 65, Alfonso berhenti kerja. Pasal dia migrate pergi ke Bangkok. Jadi entah macam mana, Kak Bras RTM lantik saya untuk ambil alih.
Saya tidak minta, saya tidak apply, tapi oleh kerana mungkin itu sudah baik kan, lalu mungkin saya boleh buat arrangement apa itu semua. So those are the things yang masa kita buat dulu masa muda-muda ni, tak ada apa-apa lah ni, tapi dia membantu kemudian aku. Ya. Lalu bila saya pegang jawatan sebagai pemimpin orkestra RTM tahun 65, masa tu tahun 64, 65 Gaston dah berhenti kerja daripada RTS. Pasal apa? RTS, Radio Singapura masa dulu tengah mengalami apa tu, development program. Jadi banyak pakai duit, nak membangunkan negara, banyak pakai duit. Jadi semua pegawai kerajaan dipotong gaji 50%. So Gaston tak mau. So dia sanggup berhenti kerja dan kerja dekat Australia. So tak macam mana, Tan Sri Mat mereka dengan Datuk Doramli pergi Australia dekat Melbourne, terjumpa Gaston tengah main piano dengan rock band. Rock band semua main kuat-kuat dengan amplifier, dia dengan piano. Mana nak dengar? So mereka cakap dengan dia, Gas, why not you come to KL? You work under Joe. You know Joe? Yeah. Tu tahun 65, dia datang KL. So because of dia datang kerja, seorang yang berkaliber tinggi bekerja, saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke US. Kalau Gas tak ada, susah saya nak pergi. Those are opportunities after opportunity. Itulah sampailah sekarang. And then, benda ni tak boleh dikatakan. Tahun 73, Alfonso balik KL daripada Bangkok, bawa anak bini dia semua balik kerja balik dekat RTM. So dia dulu sebagai saya bos, sekarang dia bekerja bawah tangan saya. Gaston dulu bos saya dekat Singapura, sekarang dia bekerja, sekarang ada dua bos bekerja bawah saya. So itu bukan saya punya kemauan, tapi itulah berlandaskan kepada opportunities. Itu sangat menarik tu. Itu dia datang sekali. Dia datang sekali. Ini to grab the opportunity to take. Kalau dia boleh tu kita achieve. But importantly, mengundang muzik tu, dia bergerak dan berbaju semasa. Right. So itu saya rasa kita panjang lebar cerita ni. Kalau nak cerita ni sampai habis sebab kita habis. Betul. Cerita ni. Tapi kita akan buat lagi program-program lain yang ada berkaitan dengan ni. Dan untuk itu saya sekali lagi ucap Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Sharing kongsi masa dan pengalaman dalam program ni lah. Khususnya kita doakan publication buku daripada buku ni akan disukses, dan ni adalah satu peluang. Ni juga dikatakan peluang bagi orang lain untuk lihat dan untuk sama-sama merasai pengalaman dan skor-skor yang disediakan untuk dimain. Jadi untuk peluang pada generasi yang akan datang tentang lagu-lagu yang berwajahkan Malaysia. Betul. So saya sekali lagi Datuk ucap terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya pun banyak ucapkan banyak terima kasih kepada Ramlan kerana secara langsung atau tidak langsung telah banyak membagi peluang juga untuk saya dalam segi publication buku ini. Dia memberi saya orang kata tinggi keyakinan bahawa apa yang saya telah idamkan atau mimpikan selama ini untuk membukukan komposisi saya akan menjadi nyata dengan peluang yang diberi oleh Aswara. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekian sahaja dengan rancangan WTT. Saya Ramlan Muhammad Iman daripada bahagian Teknologi, Jaringan Strategi dan Pemasaran. Kita akan jumpa lagi dalam program akan datang dengan tokoh yang lain. Tokoh mana? Ikuti kita dalam rancangan akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.